So kelas ni tak dapat lagi ni lah. Diorang tak dengar lagi. Okay, tak apa. Screen madam nampak lagi ke? Nampak lagi kan? Okay, so soalan yang 25 tadi jawapannya adalah C. Okay, headlamp adalah concave mirror sebab kita nak bagi cahaya dia tu dalam keadaan magnified. Walhal convex mirror kita adalah diminished image. Okay, headlamp adalah concave, dentist juga concave, nak nampak gigi tu besar. Projector adalah berkenaan dengan lens, bukan mirror. Okay, untuk soalan nombor 26, C sama dengan F lambda. Bila light travel in different medium, so dia punya speed of light akan berubah sebab speed of light paling laju adalah dalam keadaan vacuum. Kalau sesuatu medium kita tu terlalu dense, so speed of light akan berkurang. So bila speed of light berkurang, lambda akan berkurang dan frekuensi adalah benda yang constant. So jawapannya adalah A untuk 26. Okey, untuk soalan 27. Okey, akan ada satu nilai yang unchanged. Untuk jawapan A dan B, dia kata D kecil kita unchanged. Okey, D kecil kita unchanged. So apa berlaku kepada D besar dan separation of the fringes adalah nilai apa? Separation of the fringes delta Y. So sepatutnya formula kita adalah delta Y sama dengan lambda D besar bahagi D kecil. Okey, D kecil kita unchanged. Apa berlaku kepada D besar dan delta Y? Increase dan increase. Betul, directly proportional. So dia nak yang true Jawapannya adalah A lah. Kita tengok jawapan C dengan D. So D besar unchanged. So apa berlaku kepada D kecil dan delta Y? Inversely proportional. So yang dia buat tu increase, decrease kan. Dia buat tu directly proportional. So C dan D juga adalah salah. Okay, good. Nombor 28. Ada ke pembelauan, diffraction korang? Jawapannya adalah reflection. Ni thin film kan? Kita punya soap bubble adalah thin film. So thin film, cahaya datang, sebahagian dipantulkan. So reflection ada. Sebahagian masuk, sepatutnya ada refraction. And pantul balik semula keluar dan dua benda ni akan membuat interference. So patutnya jawapannya adalah reflection, refraction dan interference. 3 jawapan tu. So diffraction tidak terlibat untuk thin film kita. Diffraction tu pembelauan. Kan? Okay, so jawapannya adalah D. Okay, faham kah? Okay. Kalau pembelauan yang double slit terlibat dalam diffraction, yang double slit kan? Yang double slit, source yang pertama akan diffract dahulu, source kedua pun diffract dan diffraction diorang melakukan interference. So itu untuk yang double slit ataupun single slit memang diffraction lah. Okay. So thin film tak ada diffraction. Okay, nombor 29. Central image. Warna white. Betul. Central warna white sebab semua wavelength berkumpul di central. Walaupun white tu ada 7 color, tapi kesemua 7 color berkumpul dekat central menghasilkan white. Okay. Yang fringes first order, second order, third order, yang itu baru jadi warna pelangi. Okay, nombor 30. So jawapan kita 3/4 lambda tu confirm silap kan? Dia jawapan kita sama ada kosong ataupun half pi. Ni bukan half lambda. Ni half pi.
half sepatutnya half lambda, betul tak? Dia sama ada kosong ataupun half lambda. Lambda kita, nilai lambda kita 1 lambda, nilainya 2 pi. So sama ada nilainya kosong ataupun pi lah, sebab dia bagi dalam sebutan pi, bukan dalam sebutan lambda. So jawapan kita tu antara Brazil ataupun Denmark. Destructive. Nah, jawapannya half pi. Ni bukan lambda, korang jap ya. Jawapan nombor 30. Oh. Same medium undergoes destructive interference. Kena check dalam buku rujukan. Okay, nanti madam buat video khas untuk soalan, untuk jawapan nombor 30. Jawapan dia half pi, kena tengok dalam buku rujukan semula. Cuba korang ada buat buku rujukan tak? Path difference. Sama? Path difference. Kan half lambda kan? Half lambda bukan half pi kan? Kalau tin film? Kalau tin film pi. Okay, nanti madam showakan untuk yang tu, madam tanya pensyarah lain untuk jawapan yang betul untuk 30. Kena showakan ni takut keluar. Okay, nombor 31. A betul ke salah? A dahulu. Madam tanya A dahulu, nombor 31. The number of emitted photoelectrons depends on the intensity of light. Betul. Sebab lagi banyak intensity of light, lagi banyak electrons boleh keluar. Okay. Yang B. Betul lah, ni maksudnya adalah threshold frequency. So that work functions. Ni dah chapter berapa ni? 8. Okay, so kita dah tak payah buat. Yang keluar cuma chapter GO dan TO sahaja. Okay. So kita boleh buat set yang kedua. GO. Okay, nombor 24. Virtual. Nak virtual. Convex. Kalau convex mirror paling senang sekali kan? Convex mirror memang satu sahaja karakter, visual upright diminish. So jawapan kita C ataupun D. Tak boleh lah D kan. Concave mirror tak boleh lah at any position juga. Sebab concave mirror ada 5 karakteristik dia. Okay, concave mirror, kita ada focal dan center. Kita ada rim, infinity, voom. So visual adalah dekat kawasan objek kita, kawasan less than focal. So jawapannya China. Okay. Next, 25, air bubble. Air bubble dalam water ni bukannya soap bubble.
Bentuk dia macam ni lah. Sometimes gelembung-gelembung dia tu. Jawapan dia D ke? Jawapan dia Brazil. Concave lens. Concave lens. Macam mana bentuk concave lens? Concave lens yang ni A bubble in water. Korang kena Google lah. Macam ni. Itulah gelembung tu kan. Concave lens dalam Google. Concave lens. So inside the water, the air bubble behave like a concave lens. Maksudnya divergekan ray. Sebab concave lens adalah diverging lens. Focal kita adalah negatif. Okay, so Madam rasa yang ni adalah general knowledge. So guys, kalau tak tahu jawapan, kita kena Google. Jawapannya B. Okay, nombor 26. Yang double slit. So Y equal YM sama dengan M lambda D over D lah. Kita boleh nampak warna hijau means berlakunya constructive. Okay, so apa yang dia nak? Dia nak interference patternnya makin bertambah. So sebenarnya boleh guna delta Y sama dengan lambda D over D. So separation distance between the fringes is increased. So apa berlaku? D kecil kita. D besar. Distance between screen. D besar kita kena increase. So jawapannya adalah A. By increasing the distance between the screen and slit. Okay, betul. Intensity of green light tak ada kena-mengena lah. Sebab lambda sepatutnya yang kita kena buat. Intensity tidak bergantung kepada lambda. Okay. So distance between two slits sepatutnya kena kurangkan, bukan tambah. The size of every slit maksudnya bukaan. Sebab yang double slit dia tak ada width of the slit. Kalau yang ada width of the slit adalah diffraction on a single slit. Betul yang simbol A tu. So tak ada kena-mengena juga dengan yang double slit. Okay, next 27. D, interference and diffraction. So yang double slit, okay, so berlaku diffraction dan interference at the same time. So jawapannya Denmark. Okay, good. Number 28. Same wavelength or frequency with constant phase difference. Ini adalah definition coherence of yang Madam kata kita kena kahwin dengan orang yang sama wavelength. Okay. So sama wavelength maksudnya dalam keadaan koheren lah. Okay, same wavelength, constant phase difference. 2 point untuk coherent sources. Okay, nombor 29. Diffraction fringes. Diffraction. Distance between them is increases. Betul? Jawapan dia B. Decrease. Sebab kita kata apa? Kita kata kalau diffraction on a single slit, central is the widest and brightest. Further away,
dia becomes dimmer and narrower. So makin dekat-dekat sepatutnya diffractionnya. Okay, narrower. Perkataan narrower menunjukkan decrease dalam distance. Betul lah? So jawapannya adalah B. Okay, Brazil. 30. Dam tu. Coherent light. So sekarang dah guna coherent light. Coherent ni ada dua. Ada in phase, ada anti phase. Anti phase bermaksud kalau source kita pertama start dengan crash, source kedua start dengan true. Itu menunjukkan tidak berada di sama fasa. Okay. So soalan ni minta konstruktif. Okay, jawapannya adalah C lah. Sebab kita punya konstruktif, kita punya path difference adalah M lambda. Okay, betul tak jawapannya C? 30, yes, C. Whole number. Bukan half wavelength kan, ni odd number of half wavelength. 1/2 lambda, bukan lah. Okay. So 31 dah photoelectric effect dah. Okay, so habis dah untuk tu. Okay ke korang? Last kali set yang ketiga. Mana set yang ketiga? Okay, start dengan 24 ni, soalan nombor 24 adalah concave mirror. Okay, so soalan dia simple sahaja. Which ray will pass through focal after reflection? Ray yang keberapa? Kita ada 3 ray dekat situ. Ray mana selepas hentam cermin dia akan buat reflection. Selepas hentam cermin dia pergi ke focal. Ray 1. So jawapannya A lah. Sebab ray 2 dah pergi focal, lepas hentam dia berjalan straight kan, parallel dengan principal axis. Ray yang ketiga pass through the center and reflect with the same path. Kan? Dia akan patah just balik dengan laluan yang sama. Okay. So jawapannya A. 25 masih lagi menggunakan gambar ni soalannya. Dekat mana objek kita ni? Dekat mana objek kita ni letak? Ni objek kita tu dekat sebelah situ. Ridwan kan, yang paling jauh sebab lebih daripada radius, sebab jauh daripada center lah di bahagian belakang. So read lah, Ridwan. So jawapannya adalah read, diminish. So jawapannya B, reduce. Real inverted reduce. Okay, boleh. Next, nombor 26. Coherent. Kita kata apa? Same frequency or wavelength. Constant phase difference. So, A, nombor 26. Betul tak A jawapan dia? Sebab maksud coherent tadi adalah same frequency or wavelength, constant phase difference. So relates to the phase relationship lah, yang constant, yang perlu constant.
amplitude tidak terlibat kan. Yang terlibat adalah frekuensi dengan wavelength je. Amplitude tak kisah berapa. Frekuensi tu kalau dekat x-axis period kita tu berapa nilainya. Okay, nombor 27. Third order. Yang ni central. Central kita berapa order korang? 0. So 1, 2, 3. Jawapannya E. Sebab dia nak third order maximum kan. Third order maximum. Kalau dark korang, kalau korang punya dark, sebelah ni adalah yang double slit punya eksperimen. Sebelah central adalah dark. Berapa number of order? 0. Betul. Yang double slit, first dark adalah 0. Kalau ni soalan ni nasib baik dia tanya pasal bright. So kita tahu 0, 1, 2, 3. So kalau dark jangan start dengan kosong. Jangan start dengan 1. First dark adalah 0, 1, 2, 3 juga korang kena kira. Kalau yang double slit. Kalau ni, kalau single slit memang first dark tu dah terus 1. Dia punya dark kita tak ada buat kosong. Central sahaja yang bright sahaja yang kosong. Okay, habis dah ke? Ada lagi. Nombor 28. So jawapannya dia gunakan white light. So tak. Sama macam diffraction grating korang. So jawapannya see. So central kita adalah white dan number of order yang lain dalam keadaan colourful tu. Colourful. A series of coloured maksudnya. Tapi ada juga dark. Kita kalau yang double slit kita ada bright and dark. Tapi yang bright tu central je warna putih. Yang number of order bright yang lain tu yang 1, 2, 3, 4, 5 dah jadi warna pelangi dah. Okay. So sama macam diffraction grating lah kalau gunakan warna putih. So jawapannya macam tu lah. Central kita adalah white fringe dan series, dia kata ada series of coloured untuk fringes yang lain dan dark fringes pun ada juga tak hilang. Okay, sebab dia adalah constructive dan destructive interference. Okay, 29. Okay, so ni yang double slit, dia masih lagi tanya tentang image lah fringes kita. Kalau dia tanya tentang image, mesti guna formula delta Y. Dia adalah distance between two consecutive dark or bright image. Lambda D over D kecil. Dia kata nak fringes kita closely spaced. So maksudnya delta Y kita berkurang lah sebab nak close. So apa yang kita patut buat? A, reduce the split separation. So D kecil kena kecilkan ke? Bukan kan? Inversely proportional, right? So B, gunakan warna biru. Sebelum ni dia gunakan warna green. Korang kena hafal warna pelangi. Michael Jackson kena hantar balik India Utara. Okay, makin menurun, lambda kita berkurang. So daripada warna hijau kepada warna biru. So lambda berkurang. Adakah lambda berkurang, delta Y berkurang? Yes, berkurang. So betul lah, use blue light. Okay, B. Kalau C tu maksudnya D besar, betul? D besar dia kata apa? Move the screen farther. So maksudnya further. Maksudnya D besar kita bertambah. So delta Y takkan berkurang kalau D kita bertambah. Move the light source further away from the slit. Source dengan slit tak ada nilai. Sebab dia cahaya je datang pergi ke situ. Bukan nilai apa-apa. Tak ada kuantiti dekat situ. Okay. So P. Next. Ni dah de Broglie kan. Sudah habis dah. Habis dah kita punya preparation ni lah untuk UBS 3. Simple sahaja. Okay, boleh ke?
Korang study jugalah untuk GO dan PO. Madam nak cakap dengan korang, Madam tak masuk lagi Fly High punya set yang dalam Telegram unit physics tu. Ada pensyarah, diorang dah prepare untuk benda tu. Madam tengah pulun habiskan syllabus. Madam rasa habiskan syllabus, baru Madam rasa tenang sikit untuk nak buat Fly High tu. So korang jangan tunggu Madam untuk buat, baru nak buat. Jangan tunggu. Korang kena move sedikit-sikit. Madam kata the smart way adalah kita going daripada sikit-sikit kita pergi ke chapter yang kita dah lama belajar. Kita going backward, betul tak? Going backward untuk study. Jangan tunggu last minute. Okay, boleh? Tak lama dah lagi nak exam. Okay, so pada masa tu sahaja. Thank you very much.